Salam sejahtera semua murid. Apa kabar ya? Dalam video kali ini, cikgu ingin berkongsi pula tentang ayat tunggal dan ayat majmuk. Ayat tunggal dan ayat majmuk merupakan salah satu soalan yang boleh ditanya dalam soalan sintaksis kertas 2 dan ini merupakan pengenalan kepada ayat tunggal dan ayat majmuk. Mari kita lihat apa itu ayat tunggal. Ayat tunggal ialah ayat yang mengandungi satu klausa sahaja, iaitu satu unit rangkaian perkataan yang mengandungi satu subjek dan satu predikat. 单句就是我们的ayat tunggal。单句在造句里面是有一个主语和一个谓语。Subjek ialah bahagian ayat yang diterangkan dan predikat pula ialah bahagian ayat yang menerangkan subjek. 单句里面我们讲只有一个主语和谓语，那么什么是主语呢？主语是句子中的陈述对象，谓语就是对主语的陈述或说明。Kita akan lihat contoh ayat tunggal ya dalam slide seterusnya. Jadi murid-murid akan lebih faham. Baiklah murid-murid, inilah contoh ayat tunggal. Perhatikan dalam jadual ini terdapat 5 ayat tunggal dan setiap ayat tunggal ini telah diagihkan bahagian subjek dan bahagian predikatnya. Kita tengok ayat pertama. Ahmad jurutera pelatih. Yang kedua, mereka ke Ipoh esok. Ayat ketiga, orang tua itu kuat berjalan. Ayat keempat, berenang menyihatkan badan. Dan ayat kelima, sungai itu sangat dalam. Jadi daripada kelima-lima ayat ini, kita dapati bahawa ayat tunggal hanya terdiri daripada satu subjek dan satu predikat seperti yang ada dalam jadual ini. 同学们，这个就是我们的单句的例子。你们从这个图表里面会看到，这5个造句都已经被老师分成哪一个部分是主语，哪一个部分是谓语。所以单句里面的主语只有一个，还有它的谓语也是一个，所以是satu subjek dan satu predikat. Seterusnya, mari kita lihat pula apa itu ayat majmuk. Ayat majmuk ialah ayat yang dibina dengan mencantumkan 2 ayat tunggal atau lebih dengan menggunakan kata hubung. Maksudnya, ayat majmuk mempunyai subjek dan predikat yang lebih daripada satu. Dalam bahasa Melayu, terdapat 3 jenis ayat majmuk, iaitu ayat majmuk gabungan, ayat majmuk panjangan, dan ayat majmuk campuran. 同学们，让我们来看看什么是复句 ayat majmuk。ayat majmuk 就是由连词把至少2个单句组成的造句，那个就是我们的复句。因为它是把至少2个单句组成的，所以我们的复句是拥有超过1个主语和超过1个谓语的。我们的复句有分3种，那就是 ayat majmuk gabungan, ayat majmuk panjangan, dan ayat majmuk campuran. Baiklah murid-murid, mari kita lihat ayat majmuk gabungan. Ayat majmuk gabungan ialah ayat yang terdiri daripada ayat-ayat tunggal yang setara sifatnya dan digabungkan dengan kata hubung gabungan. Dalam penerangan ini,
kita nampak ada satu perkataan setara. Setara maksudnya ayat tunggal itu sama taraf dan boleh berdiri sendiri. Yang kedua, contoh kata hubung gabungan adalah seperti dan, lalu, tetapi, serta, atau, malahan, sambil, dan kemudian. Contoh ayat majmuk gabungan, di sini cikgu sediakan dua ya. Yang pertama, Aminah mengemas rumah dan ibunya membasuh kain. Ayat kedua, mereka mungkin pergi ke Johor atau ke Perak. Dalam contoh ayat pertama, kita nampak ayat ini terdiri daripada dua ayat tunggal dan menggunakan kata hubung gabungan. Jadi, setiap ayat tunggal ini boleh berdiri sendiri sebenarnya. Dan apabila digabungkan dua ayat tunggal ini, akan terhasillah ayat majmuk gabungan. 同学们，让我们来看看什么叫做 ayat majmuk gabungan。这个 ayat majmuk gabungan 这一类的复句是由相等性质的单句组成的，就是要用这个 kata hubung gabungan 来把两个单句，怎么样的单句？相等性质的，可以独立存在的造句合起来，就变成我们的 ayat majmuk gabungan。所以 ayat majmuk gabungan 里面有怎么样的连词呢？这个它的连词我们叫做连接连词。这边在第二号这边笔记我们会看到，比如说有 dan, lalu, tetapi 这一类的连词。我们再看看第三个，就是我们的 contoh ayat。我们看 A， Aminah mengemas rumah dan ibunya membasuh kain。在这个复句里面，我们看到的是有一个连接连词 dan 把两个单句合起来，那就是 Aminah mengemas rumah 和 ibunya membasuh kain 这两个单句合起来。其实这两个单句它是可以独立的存在的 boleh berdiri sendiri。 好，我们再看第二也是我们的 ayat majmuk gabungan， 因为是由一个 atau 来把两个 ayat tunggal 合起来，那就是 mereka mungkin pergi ke Johor 和第二句 mereka mungkin pergi ke Perak。 Ayat majmuk jenis kedua ialah ayat majmuk pancangan. Ayat ini ialah ayat yang terbina daripada satu ayat induk dan beberapa ayat kecil yang dipancangkan pada ayat induk tersebut. Dalam bahasa Melayu, terdapat 3 jenis ayat majmuk pancangan, iaitu ayat relatif, ayat komplement, dan ayat keterangan。 同学们，我们的第二种复句是 ayat majmuk pancangan。 这个 ayat majmuk pancangan 它是由一个主要的造句再加上几个小的造句形成的。在马来文有3种 ayat majmuk pancangan， 那就是 ayat relatif, ayat komplement 和 ayat keterangan。 Murid-murid, ketiga-tiga jenis ayat majmuk pancangan ini diberi nama sedemikian oleh sebab penggunaan kata hubungnya yang berlainan。 同学们，我们的这3种 ayat majmuk pancangan 它就是因为由不同种类的连词合起来的，所以就变成不同的名称等下我们要看看。 Baik, mari kita lihat ayat majmuk pancangan relatif. Okey, ayat majmuk pancangan relatif ialah ayat yang ditandangi dengan penggunaan perkataan yang. Okey, jadi yang di sini merupakan kata hubung pancangan relatif. Contoh ayat,
saya membeli baju yang berwarna merah. Dan ayat kedua, budak yang sedang berlari itu anak saya. Jadi dalam ayat-ayat ini sebenarnya kita nampak ya, ada kata hubung panjangan relatif yang, dan ayat ini oleh sebab menggunakan yang, jadi namanya ialah ayat majmuk panjangan relatif. Murid-murid jangan risau jika tak ingat nama ayat majmuk, tak apa. Yang pentingnya kamu tahu penggunaan yang dalam ayat ini menyebabkan ayat ini ialah ayat majmuk. 同学们，我们的第一种 ayat majmuk panjangan 就叫做 ayat majmuk panjangan relatif。怎么样知道它是 ayat majmuk panjangan relatif？ 你们要看这个造句里面，这个复句里面它里面是有这个相应连词，那就是yang。单单一个yang罢了，有yang的造句，它就是我们的 ayat majmuk panjangan relatif， 就好像我们这边的两个造句。Seterusnya, ayat majmuk panjangan komplement. Ayat ini ialah ayat yang ditandangi dengan penggunaan perkataan bahawa atau untuk. Okey, jadi dalam ayat majmuk panjangan komplement, kita akan dapat kata hubung panjangan komplement iaitu bahawa atau untuk. Contoh ayat, dia mengetahui bahawa Ahmad telah bersara. Ayat kedua, untuk dia lulus ujian itu amatlah senang. Jadi, apabila murid-murid nampak ada bahawa, ada untuk dalam konteks begini, ini ialah ayat majmuk. Okey, apabila ayat induk telah dipanjangkan dengan ayat kecil menggunakan kata hubung. 同学们，第二种 ayat majmuk panjangan 就是 ayat majmuk panjangan komplement。我们怎么样知道它是 ayat majmuk panjangan komplement？ 因为造句里面有这个补充连词，那就是 bahawa 或者 untuk， 就好像我们的这个造句里面。Seterusnya, ayat majmuk panjangan yang ketiga ialah ayat majmuk panjangan keterangan. Ayat majmuk panjangan keterangan ini ialah ayat majmuk yang terdiri daripada satu ayat induk dan satu ayat kecil atau lebih yang berfungsi sebagai keterangan kepada predikat. Ayat majmuk panjangan keterangan ini mempunyai banyak jenis kata hubung keterangan. Jadi bukan satu, bukan dua, tetapi banyak. Nanti kita lihat contoh ya. Sekarang ialah contoh ayat. Kita lihat dua ayat di sini. Anak itu menangis kerana dia lapar. Ayat kedua, dia bukan ketua saya ketika saya bekerja dahulu. Dalam ayat ini, perkataan yang berwarna merah itu ialah kata hubung keterangan. Dan ayat ini oleh sebab bahagian kecil, satu ayat kecil itu merupakan keterangan kepada predikat. Jadi ayat ini ialah ayat majmuk panjangan keterangan. 同学们，你们注意看这边啊，我们的第三种 ayat majmuk panjangan 就是 ayat majmuk panjangan keterangan。这个造句是由一个主要的造句和一个或超过一个的小造句。这个小造句它的功能，它的作用就是来说明我们的谓语 keterangan kepada predikat。所以造句里面我们会看到，我们有 kerana 和 ketika， 那个就是我们的连词。这个连词它把这个小造句放进这个主要造句里面，
它的功能就是来说明我们这个谓语。Baiklah murid-murid, inilah contoh-contoh kata hubung panjangan keterangan. Ini ada banyak ya. Baik, di sini kita ada kerana, sekiranya, kalau, hingga, sementara, ketika, walaupun, agar, semoga, andai kata, jika, setelah, tak kala, sungguh pun, meskipun, supaya, kendati pun, semasa, sewaktu, untuk, dan apabila. Jadi semua ini merupakan kata hubung yang berfungsi sebagai keterangan kepada predikat dalam ayat majmuk kita ya. 同学们，这个就是我们的说明连词，有很多个例子，这些都是来说明我们的这个复句里面的那个谓语的那个部分，它是来说明那个谓语。Seterusnya, ayat majmuk campuran. Ini ialah ayat majmuk jenis ketiga ya. Okey, ayat ini ialah ayat yang mengandungi lebih daripada satu jenis ayat. Itu terdiri daripada campuran ayat tunggal dengan ayat majmuk atau deretan berbagai jenis ayat majmuk. Okey, contoh ayat ya, di sini ada satu contoh ayat. Ahmad sedang membaca buku, tetapi kawan-kawannya yang sudah letih lesu telah lama tidur. Jadi ayat ini ialah ayat majmuk campuran. Kita perhatikan dalam ayat ini ada tetapi, kata hubung gabungan, dan ada yang, kata hubung relatif. Jadi ayat ini merupakan campuran ayat majmuk gabungan kerana ada tetapi ya, dan ayat majmuk panjangan relatif oleh sebab ada guna yang. 同学们，这个就是我们的 ayat majmuk campuran。这个第三种的复句是 campuran。这个 ayat majmuk campuran 是由单句和复句合成的，或者也可能是由各种复句的和结合成的。所以这个就比较复杂一点，因为它可以掺很多种。比如说我们看我们的第二个例子，不是我们的这个例子啊，contoh ayat在这个第二号笔记里面，我们有比较长的造句，这个造句里面它用了两个连词，那就是 tetapi 和 yang， 所以这个由两种造句合成的，就是变成我们的 ayat majmuk campuran。Baiklah murid-murid, inilah rumusan untuk penerangan tadi. Ayat majmuk terdiri daripada 3 jenis ayat, iaitu ayat majmuk gabungan, ayat majmuk panjangan, dan ayat majmuk campuran. Di bawah ayat majmuk panjangan, kita ada 3 jenis ayat lagi, iaitu ayat majmuk relatif, ayat majmuk komplement, dan ayat majmuk keterangan。同学们，这个图表就来总结刚才我们讨论到 ayat majmuk 的内容。ayat majmuk 是分成3种，那就是 ayat majmuk gabungan, panjangan 和campuran。这个panjangan方面又分成3种。第二种这边ayat majmuk panjangan 又分成 ayat majmuk relatif, ayat majmuk komplement 和 ayat majmuk keterangan。这几种 ayat majmuk 都是由各种各样的连词来合成的，所以就变成我们要认识到很多个 kata hubung， 就是这样子。Baiklah murid-murid, sekian saja perkongsian cikgu. Terima kasih kerana menonton video ini. Cikgu berharap
perkongsian ini bermanfaat untuk semua ya. Jangan lupa, dalam video-video yang akan datang, cikgu akan membuat perkongsian tentang cara menjawab soalan ayat tunggal dan ayat majmuk. 同学们，感恩大家观赏这视频，希望这个分享能帮到大家去理解什么是 ayat tunggal 和 ayat majmuk。在接下来的影片，老师还会分享怎样回答类似这种题目，就是有关 ayat tunggal 和 ayat majmuk 的。我们下个影片再见，kita berjumpa lagi dalam video-video cikgu yang akan datang ya. Bye.